Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi pada hari ini untuk kita membincangkan tentang topik kita yang seterusnya dalam sesi PDPR, iaitu pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Dan pada hari ini saya akan membincangkan topik 1.1.1, prinsip-prinsip reka bentuk dan aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek. Okey, seperti bab yang lepas kita telah tengok tentang elemen. Okey, ada 7 elemen. Hari ini kita masuk pula 7 perkara lagi, iaitu prinsip-prinsip reka bentuk yang terdiri daripada yang pertama keseimbangan, yang kedua pengulangan, yang ketiga kontras, yang keempat kepelbagaian, yang kelima keringkasan, yang keenam harmoni dan yang ketujuh kesatuan. Jadi kita tengok penerangan bagi keseimbangan dahulu. Apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan? Keseimbangan bermaksud kesamaan dan sepadan dari sudut berat, tarikan dan tumpuan. Okey, jenis keseimbangan ada dua, iaitu keseimbangan simetri atau keseimbangan formal dan satu lagi keseimbangan asimetri atau keseimbangan tidak formal. Okey, bagi keseimbangan simetri, awak tengok maksudnya objek tersebut dia ada paksi simetri seperti yang awak belajar dalam matematik. Nampak tak? Ini rama-rama ni paksi simetri dia di tengah-tengah, dan sekiranya kamu potong bahagian tengah, kita akan dapati bahagian kiri dan bahagian kanan akan dapat dibahagi secara sama rata. Manakala kalau awak tengok keseimbangan asimetri atau keseimbangan tidak formal pada kerusi ni, kita buat macam mana pun, kita bahagi, contohnya saya bagi dua macam ni, bahagian kiri dan kanan tetap tak boleh bagi sama rata. Begitu juga kalau saya potong begini, bahagian atas dan bawah pun masih tidak boleh dibahagi sama rata. Jadi kena ingat keseimbangan simetri bagaimana dan keseimbangan asimetri pula bagaimana. Okey, seterusnya kita tengok pengulangan. Okey, pengulangan bermaksud penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz dan bentuk. Okey, pengulangan boleh berlaku dalam bentuk sudut atau pola. Okey, susunan bersiri, selari atau berjejari. Okey, tujuan dia, ia menghasilkan satu pola atau corak unsur-unsur yang berulang dan lengkap. Sebagai contoh, gambar raja yang dekat bawah ni lah. Awak nampak? Ini adalah pengulangan menggunakan pola. Dia ada sudut. Dia naik, dia turun, dia naik, turun, naik, turun. Ini ada pengulangan secara bentuk pola. Okey, seterusnya kita tengok pula kita punya prinsip yang keberapa ni? Yang ketiga Yang ketiga iaitu kontras. Kontras, apa dia kontras? Kontras adalah perbezaan ketara terhadap ciri elemen yang digunakan. Maksudnya ada sesuatu yang perbezaan yang betul-betul ketara. Okey, tujuannya menampakkan perbezaan, menarik perhatian dan memberi fokus. Okey, contoh perbezaan yang ketara biasanya kalau dari tekstur lah, kita boleh bandingkan kasar, licin. Kalau segi kedudukan pula, kita ada kiri kanan, kita ada menegak melintang. Kalau warna pula, kita ada terang gelap. Kemudian saiz kita ada besar, kecil. Kemudian bentuk pula kita ada bulat atau bersegi. Manakala ruang kita ada jauh dan dekat. Ini adalah contoh gambar yang menggunakan kontras. Kita nampak kontras warna antara warna putih dengan merah. Jadi kita nampak objek tu menarik. Dan ini kamu tengok bilik, saya rasa bilik tamu ke bilik apa ni. Dan dia menggunakan kontras color-color yang color terang, color panas, semua dicampur kan. Dan kita tengok memang menarik hasil dia.
Seterusnya kita tengok berkenaan dengan prinsip yang berikut, iaitu kepelbagaian. Apa dia kepelbagaian? Kepelbagaian bermaksud menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam satu reka bentuk. Maksudnya dalam satu reka bentuk kita ada macam-macam gaya, ada nilai dan idea yang berbeza. Tujuannya untuk menambah daya tarikan suatu rekaan. Okey, ia turut memberikan gaya variasi tenaga dan daya tarikan. Okey. Contoh gambar yang awak tengok ni lah. Kalau awak tengok dekat sini, kita nampak sebenarnya ada macam-macam saiz. Saya nampak ni macam burung pitik ni tapi dia secara orang kata abstrak yang mana kita nampak kat sini besar, yang ini kecil pula, yang ini kecil lagi. Dan kalau awak tengok pula pada gambar ini, ini memang kita nampak kepelbagaian dia. Kita nampak dekat sini ada warna merah, warna biru, kemudian bentuk pun ada macam-macam. Okey. Seterusnya kita tengok kepada kesatuan. Maksud kesatuan adalah semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej, tema atau idea yang sempurna. Maksudnya semua benda bergabung akan membentuk satu tema. Sebagai contoh, awak nampak gambar ni. Awak nampak kan gambar ni? Gambar rama-rama kan? Rama-rama yang dibuat sebagai perhiasan dinding. Sekali tengok kita akan nampak beginilah rama-rama yang besar ni. Tetapi rama-rama yang besar ni sebenarnya hasil daripada susunan rama-rama kecil yang bergabung. Nampak tak? Digabungkan semua ni, jadilah rama-rama yang besar. Begitu juga dengan pensil warna ni. Okey, begitu juga dengan pensil warna ni. Kita nampak dia sebatang je pensil, tapi bila disusun dalam keadaan pelbagai warna, nampak tak? Disusun dan ujung-ujung kita nampak pensil ni bergabung menjadi bulatan dan satu corak yang agak menarik lah di situ. Seterusnya kita tengok ini pinggan-pinggan. Kalau satu pinggan je tak menarik tetapi nampak tak? Semua pinggan digabungkan dan dilekatkan di dinding. Jadilah hiasan dinding. Prinsip seterusnya adalah keringkasan. Apa dia keringkasan? Maksud dia, idea yang kompleks perlu diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Idea kompleks. Maksudnya idea tu bukan ringkas tau. Idea tu kompleks, tetapi kita olah semula menjadi bentuk yang lebih ringkas. Sebagai contoh, meja ni, awak tengok meja ni sebenarnya kita nampak kompleks agak kompleks jugalah. Ada satu meja bulat, kemudian ada 4 kerusi. Tetapi pereka bentuk ni telah berjaya meringkaskan sehingga dapat bentuk macam ni. Sekali tengok kita nampak macam buat apple kan. Tetapi itu adalah, kalau kita buka-buka semula, kita akan nampaklah kerusi dengan satu meja bulat di tengah. Begitu juga dengan ini adalah rak, mungkin rak untuk letak barang ataupun letak pasu bunga dan hiasan. Dia ada encel dekat situ, dan bila tak digunakan, nampak tak, rak tu kita boleh lipat dan dia ringkas sahaja, bentuknya sekeping sahaja. Dan prinsip kita yang terakhir adalah harmoni. Okey, harmoni bermaksud melihat sesuatu yang dapat memberikan keamanan dan kedamaian. Tujuannya untuk menimbulkan gambaran yang sempurna, teratur, seragam dan selesa pada pandangan mata. Harmoni dalam visual dapat dihasilkan melalui susun atau berulang sesuatu unsur yang seimbang dan mempunyai perhubungan saling berkaitan seperti tone warna yang hampir sama dan mempunyai kontras. Harmoni ni senang cerita, memang benda yang kita suka tengok lah. Kita tengok, kita akan rasa tenang. Contoh, kita tengok, nampak tak bilik ni? Tenang je kan kita masuk dan menarik. Seterusnya, ini lagi contoh seterusnya. Ini pun redup, tenang. Begitu juga dengan ini, tempat mainan kanak-kanak. Seterusnya, bilik tidur macam ni. Memang akan tidur lebih nyenyak lah. Cantik
Dan bila kita sebut tentang harmoni, biasa memang kita akan kaitkan dengan sumber alam semula jadi. Kita akan kaitkan dengan awan, langit, gunung, laut dan sebagainya. Baiklah, kita teruskan lagi dengan kita punya subtopik 1.1.2. Aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Okey, apa yang akan kamu buat adalah kamu akan mereka sebuah jam dinding berbentuk jam tangan. Maksudnya jam ni kita nak lekat kat dinding, tapi bentuk dia bentuk jam tangan lah, macam tu yang terpapar tu. Dan apa yang saya nak awak buat selepas ni, saya nak awak buka buku teks bahagian yang ada gambar ni. Saya nak awak lakarkan gambar jam ni dalam buku sketch awak secara portrait ni, portrait maksudnya begini. Begini portrait. Dia menegak. Kalau saya kata buat lakaran secara landscape, ini landscape. Landscape maksudnya dia melintang, ini portrait. Jadi selepas ni bila saya ada saja suruh awak buat lakaran, awak kena ikutlah. Kalau saya kata portrait, portrait lah. Kalau saya kata landscape, landscape lah. Jadi hari ni saya nak awak buat lakaran dalam bentuk portrait, memanjang macam ni. Saya nak awak lakarkan gambar yang terakhir ni, gambar itulah gambar jam. Tetapi nak lakar gambar jam ni bukan terus boleh lakar. Kamu kena ikut langkah-langkah dia. Okey, langkah pertama dia kata pilih elemen rupa yang sesuai. Misalnya bulat dan oktagon. Lakarkan elemen itu. Nampak tak? Dia lakarkan bulat dan oktagon. Okey, ini oktagon. Tapi cara nak lakar oktagon, awak kena tahulah macam mana cara dia. Sekiranya kita nak lakar bentuk oktagon, cara dia mudah sahaja. Yang pertama awak buat satu garis lurus, kemudian bahagi garis tadi kepada 2. Selepas itu kita dah dapat 4 bahagian tadi kan. Okey, kita bahagi lagi dan bahagi lagi. Kemudian baru kita akan sambungkan sambungkan bahagian-bahagian ni. Selepas awak dah lakarkan oktagon tadi, nampak tak? Kita dah ada oktagon, baru kita akan buat bulatan di tengah-tengah. Okey, sebaik saja kita dah dapat bentuk bulatan dekat tengah, barulah kita akan buat lakaran pada bahagian tali. Ini bahagian tali dia. Okey, awak lakar. Begitu juga dengan tali yang bawah. Okey, lakar lah. Dan setelah buat lakaran bahagian tali, barulah kita masukkan perincian lakaran. Perincian lakaran maksudnya segala details yang ada kat tengah itulah perincian dia. Contohnya dekat sini kita ada 3 bintik ni, awak lukiskan. 3 bintik di bawah awak lukiskan. Dan kita ada nombor dan jarum dekat tengah-tengah ni semua awak lengkapkan dan masukkan. Kemudian ada bingkai bawah ni pun awak masukkan. Jadi saya nak hasil dia nanti pada awak punya kertas lakaran, buku sketch awak, saya nak gambar jam je, gambar jam yang tengah ni sahaja. Gambar ini sahaja yang saya nak hasil dia lah. Tetapi untuk dapat hasil gambar jam tu bukan terus ke situ. Maksudnya awak kena ikut step yang tadi, daripada kita buat oktagon dulu. Selepas buat oktagon, kita masukkan bulatan dekat tengah. Lepas tu kita lengkapkan bentuk jam. Dah lengkap bentuk jam, kita buat tali dia. Lepas tu baru kita masukkan segala perincian. Ini pula nak reka sebuah gelas. Ini objektif dia nak reka gambar gelas ni. Nampak? Tapi kita nampak tak? Ini gelas. Kita pergi kepada bentuk objek asas dilukis, iaitu bentuk segi 4 tepat. Nampak tak? Sebab saya dah ni pun, kat sini pun kita dah nampak dah bentuk gelas ni adalah bentuk segi 4 tepat. Jadi kita lukis bentuk segi 4 tepat. Okey. Dan bahagikan. Dan kita nampak memang gelas ni terbahagi secara sepadan antara atas dengan bawah. Nampak? Jadi dekat bahagian atas dia, untuk dapatkan bentuk gelas ini, nampak tak? Kita kena lukis bentuk oval dekat atas. Asas dia oval. Kemudian untuk dapatkan bentuk dekat sini pun, okey, kat sini maksudnya ada satu oval. Kat satu oval, jadi dilukis oval di sini. Okey, lukis oval di situ. Kemudian untuk dapatkan bentuk yang bawah ni, nampak kita oval satu lagi. Jadi bentuk asas yang kita nak tu dah ada. Bentuk asas yang kita nak tu ini,
Okey, saya pekatkan. Kemudian ini dan ini. Jadi hasil lakaran, gelas yang mengaplikasikan prinsip keringkasan, keseimbangan, pengulangan dan harmoni. Baiklah murid-murid, demikian tadilah penerangan secara ringkas saya berkenaan dengan prinsip-prinsip reka bentuk. Ada 7 semuanya, jadi kamu kena hafal juga 7 perkara tu dan fahamlah. Dan seperti biasa, sebaik saja habis menonton tayangan ini, saya nak awak jawab kuis yang saya sertakan dekat link dekat bawah tu dekat bawah tu. So pastikan awak buat, dan seperti biasalah saya nak markah minimum 70 tak cecah buat semula. Sekian saja daripada saya, Cikgu Muhammad Ikram Nasir. Bertemu kita dalam sesi akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.